Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Muka surat berapa? Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, yang keempatnya daripada 10 malaikat yang wajib tiap-tiap mukallaf mengetahui dia, iaitulah malaikat Israfil. Nama Israfil bertugas meniup sangkakala untuk membangkitkan arwah dari kubur. Hari itu namanya hari kebangkitan. Daripada cek hari itu dah kita duduk belajar kat sekolah. Surah, maknanya kalau malaikat Israfil tiup sangkakala, tak ada orang lain. Sebab apa? Masalah malaikat ni masalah alam ghaib. Alam ghaib ni dia terhenti tanah lah. Kalau datang hadis, datang Quran, khabar gitu-gitu je lah. Ini tak boleh nak tambah-tambah. Jadi tak ada hujah, tak ada dalil lah. Jadi daripada dulu sampai sekarang kita dengar tiup sangkakala je lah. Walaupun ada beberapa hadis yang meriwayatkan bagaimana keadaan sangkakala tersebut, tetapi hadis tersebut dhaif lah. Boleh kita cerita, tapi tak pegang pun tak apa. Yang kita wajib percaya dia kerja meniup sangkakala. Sangkakala lagu mana? Kalau sebut dalam hadis yang dhaif, besar lah sangkakala tu, padang dengan orang yang tukang tiup. Jadi bila tiup sangkakala, dibangkitkan manusia di padang mahsyar. Daripada kiamat sampai ke bangkit tu 40 tahun. 40 tahun. Tak tahu 40 tahun sekarang atau 40 tahun akhirat. 40 tahun jarak antara mati Melaka hancur buang alam ini dengan bangkit tu kosong. Yang ada hanya Allah lah. Dia kata huwal awwal wal akhir. Dia yang awal, dia yang akhir. Kosong. Tak ada benda alam ini. Kemudian dia adakan balik. Cukup mudah bagi Allah Ta'ala. Ada pada Melaka dah. Ada langit, ada bumi lain lah pula. Jadi tiup bangkit. Orang yang pertama bangkit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu datang dalam hadis sahih. Kalau tanya apa dia? Manusia yang mula-mula bangkit dari kubur. Nabi Muhammad. Nabi kata, ana awwalu man insyaqal qabru, aku orang yang pertama terbelah kubur. Maknanya Nabi keluar lah daripada kubur. Tapi tak bangkit kubur dunia ni, bukan bangkit Mekah, di Madinah. Kubur Nabi bangkit di bumi mahsyar. Macam kita kat sini lah, tanah masih panjang. Bangkit di mahsyar. Semua mahsyar bangkit. Ardul Baydha sebut dalam hadis, tanah bumi yang sangat putih. Padang yang sangat putih, bumi dia warna putih, tanah warna putih. Bangkit ini jauh perjalanan. Sama ada hak dikuburkan di tanah perkuburan, ataupun hak hilang culbu gitu. Hak duduk dalam perut ikan hiu, perut iman. Kena bung tangan kat apa tinggal tulang aja tak kira. Semua bangkit belaka. Di padang mahsyar. Orang kafir bangkit tak? Macam-macam agama kan bangkit. Yahudi ada, Jerman ada, ada belaka. David Beckham ada. Semua ada belaka. Semua manusia. Tak ada seorang yang terkecuali. Nabi-nabi bangkit. Yang pertama nak bangkit Nabi Muhammad SAW. Nabi bangkit dan pasir kubur ada di atas dah kepala Nabi. Nabi pun sapu. Cerita lah ni Nabi sapu. Dibawa persalinan daripada syurga pergi pakar dengan mahkota dengan apa. Kerana Nabi-Nabi ni, Rasul-Rasul dia raja dari kiamat ni. Dia raja sebenar. Sebab tu sunat bila kita tanah orang mati, biar kena tanah di kepala dia tu. Kita buka pelanggar.
Sunnahnya muka ni biar kena tanah, pipi ni biar tanah tu setul di pipi. Itu sunnah. Kita pelanggar tak? Pelanggar. Buang ikat tang tu lah. Buang ikat tang. Dia yang afdal lagi, rebah kapal lain tak buka, di dalam kapal tu buat tanah. Biar kena di tanah gitu, setul di tanah. Dia kata dasar daripada tanah, masuk dalam tanah mula, jumpa ni tanah. Ada orang kata, tak dia kena tanah. Apa tak dia kena tanah? Jadi sunat kena tanah. Sunat kena tanah. Asal tanah, balik jadi tanah. Dia tak ada kena tanah dekat lagi, jadi benda lagi. Curbu tak capung dengan tanah. Tapi taklah haram kalau kita pelonggar saja tak pergi kena tanah, sunat je. Tak comel pergi kena tanah. Bukan kata tak malak. Tak kacau lagi gitu. Hak kacau ni awak alik tali. Tu kacau Allah tu. Mazhab mana awak alik tali? Bahasa beraluh. Biar ke dia dah lah apa-apa kedana dah banyak. Banyak wongnya itu tali bang kau. Miskin ambil kau tali. Dia ambil balik ni harta yang bermanfaat kepada orang yang hidup. Contoh batal. Kita lapik batal di antara kiloh kanda tu, bila gogeh dia setuh di batal, tak kena di kanda. Ini beradab dengan mayat madik tu. Tapi ambil lah batal tu. Betul dah yang ambil batal. Tali bang kau. Pasal apa dia ambil tali tu? Pasal orang ambil belaka. Dia pergi kubur sekali tak je pergi. Kali tengok dalam TV, kubur situ dia amal. Pergi sekali. Dia pun tengok orang pun ambil tali. Mu ambil tali kaki, aku ambil tali pinggang, mu ambil tali tekan, tali kepala. Ambil tali. Ayah aku mati lagi jaga. Ambak hati ayah. Ayah dia mati kau, ambil dulu. Bila dia ambil tali, bila ayah dia mati sebab dia 3 orang, ada pula orang baru tengok, ambil tali. Lagi sambung mu. Sambung mu apa kali ni? Dari nak pergi telefon. Kita dah nak pergi aku buat ayah tapi cuk tu tali di kaki tu. Cuk. Itu semua bid'ah belaka. Bodoh belaka. Tak ada kerja. Dia tu ambil tali, buat kenang-kenangan tak. Kenang-kenangan bukan tali. Ziarah kubur. Pergi ziarah dia. Lama tak ingat ayah, pergi ziarah biasa ingat ayah. Itu baru tu. Hak sunnah Nabi ambil tali. Dalam kitab mereka kata melainkan tali itu dipinjam. Tali itu pinjam. Tak ada tali nak ikat mayat, kain kapang, maka pinjam hak orang. Wajib nak ambil semula. Tu boleh tali pinjam. Tak boleh pakai tanang itu hak pinjam. Tu boleh ambil balik. Jadi kalau kita tengok ada hak kubu-kubu ambil tali kat ni, kita sangka baik mungkin pinjam. Tu yang dia ambil tu. Namanya hari kebangkitan. Hari kebangkitan. Bangkit ni kiam lah. Kiam. Qama yakumu qiyamu. Berdiri. Cik berdiri kan nak tengok? Cik bangkit. Bangkit tu bangun lah. Hari bangun. Hari bangkit. Hari berdiri. Sebab dia panggil hari kiamat. Kiamah. Hari berdiri. Hari akhirat. Hari akhir. Pada ni ada lah. Orang ngelah tu. Jadi roh masing-masing dikembalikan ke dalam jasad. Jasad mana? Ajibul zambi kata dalam hadisnya. Kita hancur mati. Mata hancur, kepala hancur, kaki hancur, tubuh hancur, perut hancur, habis hancur. Tinggal ajibul zambi. Satu butir yang sangat halus. Butir halus. Kita atas orang ni jadi sutir halus. Halus tu halus macam halus pada hama ni. Atas hak tu lah dia hidup balik. Jadi manusia semula. Tiup tu hidup. Ambu aluh kita boleh jadi orang besar mula. Dah tu. Benih singa, soalnya. Siapa je tengok benih singa? Jimat aja tengok benih pokok singa. Tak je tengok tau. Dia bagi lori tanah je. Dia bukan bagi balok. Tak. Haluh pokok singa. Dia turun dia bunga dia jatuh ke tanah. Tak, orang pun hidup. Soalnya tu, dulu berang 15 meluk. 15 orang pegang. Tak, so ada orang. Maka hiduplah masing-masing dengan tiup sangkakala. Itu tugas dia. Lagu mana rupa wallahu a'lam. Bunyi wallahu a'lam. Dah benda wajib percaya sudah. Tak payah kaji
Nak kaji awak ni, kaji alang. Pak ada nyata depan kita. Apa dah undang kot dia tu. Kaji tu. Nah. Yang kelima, malaikat rakib bertugas mencatat amalan manusia yang jahat dan buruk. Yang keenam, malaikat atib bertugas mencatat mana? Jahat buruk pula ni. Rakib ni mencatat amalan yang baik. Nah. Dia salah cakap tu. Ya. Dan malaikat atib bertugas mencatat amalan manusia yang jahat dan buruk. Orang panggil malaikat kiraman katibin. Katibin itu penulis, dia tulis. Katib ni tulis, bukan khatib. Kita panggil tok katib tau. Tok katib sebenarnya tukang tulis. Tok tu mana tukang. Nah, katib mana tulis. Tok khatib. Khatib tok tukang baca khutbah. Dia ambil jadi katib tak apalah. Tapi asal khatib. Khatib tukang baca khutbah. Katib tukang tulis. Tu kerja-kerja kan ni pejabat tau. Kerja di bank dia kerja menulis kan. Tulis borang tulis tu. Tok katib tu. Tapi kau mah bunyi. Dia dah kerja dia laki mu. Tok katib je. Dah dua ni. Maybank. Kok mana pula tok katib Maybank. Dah kan ni. Kiraman katibin. Katib tu seorang lah. Kalau ramai katibin dia baca. Kiraman tu maknanya mulia. Penulis Allah yang sangat mulia. Malaikat sebenarnya mulia. Maka gelarang dia. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Allah sebut dalam Quran, tidak ada pun daripada suatu lapah yang kita bercakap melainkan di kiri kanannya ada raqib atid. Wajib kita beriman. Apa juga yang datang kepada kita daripada lidah Nabi sallallahu, sama ada ia berupa wahyu Al-Quran ataupun hadis, memang datang daripada Rasulullah, tak boleh tolak, kena terima. Sama ada kita nampak hikmah dia, sama ada kita dapat pada akal kita, wajib kena terima. Itu ni beriman. Sikit pun tulis, saya kata banyak. Sebab tu tidak ada suatu pun perbuatan kita yang tak berkaitan dengan agama. Dia kaitnya. Agama-agama ni hukum tu lah. Nampak? Ahkamul khamsah, 5 hukum tu. Wajib, haram, makruh, harus, sunat. Raya lepas. Dia kata ni tak ni masalah pilihan raya. Ni tak ada kena dengan agama. Bodoh cakap. Pakai selipar ada agama. Agama kata masuk kaki kanan ni nakkan lipat. Kalau nak buang kaki kiri dulu, kaki kanan diam. Sam. Agama tu. Kalau nak masuk jambang baca doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Agama sam. Takkan masuk jambang ada agama duduk merintah negara tak ada agama. Dia reti sikit. Nak kepik kuku aja. Tangan kanan dulu, tangan kiri diam. Tu agama ni cara hidup kita, cara hidup bersuci, cara ibadah, cara nak melek, cara nak nikah, cara beranak, cara beli anak, cara kerja, cara nak ukur orang curi. Tak ada benda terlepas tu agama. Tulis belaka lah. Sikit tulis. Sikit pun tulis. Bila tulis tu kita nampak. Ni ayat Muhammad ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan suatu amalan baik, misqala dzarrah. Misqal ni maknanya seberat zarrah. Zarrah ni ulama modernnya kata atom. Atom ni halus lah. Kalau semut halus, semut dalam gula tu. Mana kepala semut tu belah 100 atau kepala semut tu kita gunting buat 100. Besar tu atau halus no lah. Dengan kepala semut nak jumpa jari dah. Ni mak nampak lagi ni semut. Nampak lagi? Dia gedok ni. Nampak lagi cari lagi tak pula nak jumpa dah. Bapak lagi. Takkan nampak kan maknanya halus no lah. Bukanlah ada amalan sesuatu, tapi maknanya kalau sedikit pun ditulis. Bila tulis ni yarah. Yarah ni maknanya kita dapat lihat amalan yang sedikit itu di dalam buku amalan kita. Sebab apa dapat lihat? Sebab telah ditulis. Itu. Siapa tukang tulis ni? Raqib atid. Dia akan rasuah. Tak dunia boleh ajar. Boleh ajar kalau kan ni office ball pinjam.
dengan skani keuangan. Pinjam kau 200 duit jabat boleh, tapi kena tulis nama. Skani kata. Dah kali pengarah pinjam, tak boleh nama. Saya tulis nama pinjam 200 ya. Pasal apa? Dunia. Kira hidup gitu. Dah. Tak ada kira apa-apa. Buat baik, tulis baik. Buat jahat, tulis jahat. Dia yang tukang tulis, kita niat nak bagi surat ni. Nak bagi surat, tak bagi lagi. Nak. Tengah makan bagi jana aku 5.5 dia. Orang ni nak disurat. Ada orang ngejok. Tulis dulu. Sepandai. Siapa tukang tulis? Rocky kan? Walaupun tak gigi. Dah ni mari dah ni 10. Jadi 10 pula ni. Dah kalau nak buat jahat, nak buat, tak tulis lagi. Buat baru pun tulis. Dia gitu. Itu dia. Itu dia. Dah tidur je. Kita tidur. Dia tak tidur, tak makan, tak minum, tak nikah, tak neka, tak ada apa. Kerja dia, buat kerja. Nampak? Tak ada lengah. Tak ada lengah. Kita lengah, kita kederat. Kita gotih bercikar lagi sini pergi batu buruk lengah. Kalau kata malaikat pistol kereta tak lengah. Pistol duduk dalam kereta, dalam blok. Tak lengah, kita pergi kampung. Tak ada bunyi lengah. Jalan, tak enjin kainnya jalan. Tak isi bangga dah tu. Tak jepung eka, dah tuan eka, lebih lagi. Kalau jahat tak boleh. Malaikat kita azam dah boleh se. Azam dah memang tak ganja. Nak buat dah maksiat, boleh se. Kalau kita baru nak cita-cita tak boleh lagi. Tak tadi mari mitah dalam hati. Lah ni pergi ambil awet kali. Tak butuh lagi. Tak butuh lagi. Mari rasa cita-cita saja. Kemah dah, putus dah, siap mandi apa semua. Start putus dah, azam dah. Apa jadi pun memang tak balik tak lain dah. Nak pergi ambil dah. Dosa. Tak? Dia gitu. Dia tu. Dalilnya Nabi kata kepada 2 orang laki-laki orang Islam. Dia bunuh. Dia bandar bertikam-tikam. Mati seorang. Nabi berkata, Al-qatilu wal-maktulu finnar. Yang tukang bunuh dan yang kena bunuh dalam api neraka. Dah macam mana dia orang tukang bunuh, sahabat faham lah. Pasal dia bunuh. Maksud neraka dia. Dah yang kena bunuh, dia tak bunuh waktu dia kena. Dia kena. Dia walaupun dia tak bunuh kawan dia kena bunuh. Tapi dia berazam dah nak bunuh juga. Tapi tak kena dia, tu pandang elok. Tikam tau. Waktu pandang elok, cak andu tikam dulu. Jadi dia azam. Mana? Azam tu kemah dah. Apa jadi pun nak bunuh kau. Bila azam dah, kemah dah atas buat maksiat, boleh dosa. Faham tu tak? Lepas tu dan dia tulis tak dia robak. Melainkan taubat. Taubat dia robak, dia ikut paper. Senang lah. Kalau budak-budak sekolah dia beli robak. Takut salah dia robak. Kalau tak robak di situ. Ni robak dia taubat. Astagfirullah. Bila kita taubat dosa tu, maka padam dalam buku tu. Akhirat ada. Malaikat pun tak tahu. Kita dengan Allah Ta'ala je tahu bahawa kita pernah berbuat dosa tu. Coba lah. Lain cara tak ada. Rasulullah tak akan. Dah ambil lah 200 ya. Atik. Nak Rasulullah malaikat. Padang lah. Dosa ambil hari tu orang bawa masjid. Tak boleh. Bukan kerja dia. Nak padang, taubat kepada Allah Ta'ala. Taubat. Baru padang. Tak ada kena-kena. Dia tadi tak jahat mereka. Ini baik. Dia kata jahat. Hak kita tak buat dulu kau. Itu jahat. Hak kita tak buat dulu. Ni hak kita buat dulu. Baik ni. Kau orang baik kan. Kalau orang dah sungguh, dah hati. Tu lah baik. Betul kata baik macam malaikat. Baiknya orang tu macam malaikat. Boleh kata kita, boleh tak salah. Kerana memuliakan makhluk Allah bernama malaikat. Ya tak boleh kata jahat. Tak, hak kakinya macam malaikat. Dia tak boleh. Malaikat tak ada jahat.
Nah, dah macam boleh. Jahat macam syaitan boleh. Baik macam malaikat, jahat macam syaitan. Bukan orang tu malaikat, tapi macam malaikat. Dalam ilmu apa balaghah dipanggil tasbih tak? Tasbih. Zaid seperti malaikat. Zaid seperti malaikat. Zaid tu musyabbah, malaikat musyabbah bih. Seperti itu ada tasbih, wajah syabah dia baik. Dia gitu. Mana kok mana baik? Baik tu kok mana seperti malaikat tu? Pada pihak baik perangai. Nah, tapi ada juga kadang-kadang kalau Arab berbunyi si Zaid itu malaikat. Ada juga dipanggil tasbih balik. Dibuang seperti. Beroh lalu baik, dapat Zaid itu malaikat. Dia hazard. Asalnya Zaid itu baik sungguh seperti malaikat. Tapi bila kata seperti, tak mencapai hakikat yang sebenar. Kerana malaikat tak makan, tak minum, kerja tak mau. Siang dan malam. Orang jahat pun tulis juga. Kalau kata banyak, sikit. Curi piti orang seria, tulis RM1, sekian hari bulan. Ada berapa? Nah, kita nak kata berdiri hujah ni. Sekian hari bulan, sekian bulan. Ambil kain orang ni tak bayar. Ambil gula ni apa, bayar 2 kilo. Ambil 4 kilo. Pak sudah tak bayar, tulis. Kira semula, bila-bila. Tuan dia kata, tak halal, ambil pahala kita, beri ke dia. Tuan punya gula tu. Nah, buat menyusah orang. Lagi lah, kita buat kerja jadi menyusah orang lain. Boleh dosa. Iman. Nah, tak apa tu. Yang ketujuh, malaikat mungkar dan ke-8 malaikat nakir. Tugas Malaysia tak menanyakan keimanan manusia semasa Malaysia atas masa dalam dunia setelah ia berada di dalam kubur. Orang ni orang takut. Mungkar nakir. Ada lagi malaikat kalau dalam azam lazah ni, malaikat ruman. Dia sebut dalam hadis. Tapi 10 wajib kita tahu ni malaikat mungkar wa nakir. Orang tanya Imam Qurtubi rahimahullah ta'ala, apa orang panggil dia mungkar nakir? Pasal orang tak mau tengok dia. Nampak? Ada diberikan sifat ni dalam hadis-hadis sahih. Suara seperti peti. Ditanya orang dalam kubur. Ditanya belaka. Atas dunia ada tak tanya? Macam Roblox tak tanya. Kita tengok pelik tak tanya. Pelik yang buah hati tak tanya dah. Kau faham. Kita tengok tak ada pelik. Ada bunga padi gitu. Tak ada. Ada kerang bunga padi. Takkan nak tanya. Rasang. Ada orang tanya gitu. Dalam dunia tak? Pasal dia ada bunga padi. Ada bunga padi. Kenapa? Orang besar-besar kan dia ada kerang tu. Kat Roblox dia VJ ke apa ke. Tengok. Dia tanya. Takkan tanya. Rotek. Tanya itu. Pasal bunga padi. Mereka nak bawa padi tanya. Padi banyak seguni belakang sangit untuk dikat. Sayang. Dia tanya. Dia lagi kenal juga padi dengan bunga. Lebih bunga. Akhirat tak ada kira. Mu raja ke. Mu presiden ke. Mu menteri penerangan ke. Tak ada kira. Ada Aliu tak? Haji Mak tak dang. Itu kan. Tahu ya tu lah orang muda-muda gitu. Tak dang lah. Tak apa dah. Dia memeriksa manusia. Bertanya. Itulah setengah daripada fitnah kematian. Fitnah kematian. Fitnah ni benda yang menakutkan kita, benda yang mencemaskan kita, itu fitnah. Benda yang menyedihkan, fitnah belaka. Gelap, kala, ular, soal, azab dan sebagainya. Ini memang sahih kan? Banyak cerita yang setengah dia cerita yang banyak yang sahih, cerita tentang muka nakir. Banyak Nabi riwayat dalam hadis-hadis. Di antara hak kita dengar sama lah, mar rabbuka. Itu soal muka nakir tu. Mar rabbuka. Mar tu man tu lah, nu mati jumpa ngerah. Jadi benda ayo kan? Jadi kan bila gunah ke maaf punah. Bila gunah. Mar rabbuka tu man. Asalnya man tu lah kan mar. Man tu lah. Man tu siapa?
Man rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Dia tanya. Orang tanya, apa benda ni? Syekh Hasanain Muhammad Makhluf, bekas mufti besar negeri Mesir tahun 50-an itu. Dia ada orang yang tak tahu bahasa Arab. Dia faham tak bahasa Arab? Ke dia tanya bahasa masing-masing. Ada, maka menurut pendapat jumhur ulama, semua orang faham bahasa Arab, walaupun dia tak sekolah Arab. Kalau orang atas dunia ni, kalau tak sekolah Arab, tak kerti lah. Anak anta boleh lah. Tak sekolah Arab, orang kerti belaka tu. Nampak? Anak anta, jimat kerti. Lain tak kerti. Esok ingat tu, anda pergi rumah saya tu. Sorry mak. Nampak? Anta dia mau. Bingung. Itu dah dunia. Akhirat mu sekolah Cina ke, sekolah Tamil ke, mu sekolah Jepun ke, mu bangsa Kosovo ke, Mongolia ke, boleh jawab lagi. Dapat faham. Tuhan masukkan roh, dapat man tu dia faham dah. Siapa? Rabbuka, Tuhan kamu. Walaupun ada pendapat yang mengatakan dicakap bahasa mayat tu sendiri. Mana kalau kita orang Arab mayat tu, malaikat akan tanya bahasa Arab, man rabbuka. Kalau orang Jepun cakap Jepun. Gitu. Tapi itu pendapat yang lemah lah. Tuhan. Apa ni? Orang ulu. Tapi nakal lah sikit bunyi. Tapi benda itu kita yakin lah. Hak tu tak sah, bukan persoalan yang kita yakin. Soalan-soalan akan ditanya. Man rabbuka wa man nabiyuka, kan disebut dalam hadis. Itu hadis sahih. Hadis jawab talqin tu hadis dhaif. Dia gitu. Cerita yang sama kau. Bila datangnya malaikat bertanya dalam hadis talqin. Abu Umamah Al-Bahili meriwayatkan, datang malaikat tanya kepada mayat, man rabbuka wa man nabiyuka. Maka katanya Rasulullah, kalau mayat ni orang yang bertuah, maka dia akan berkata Allahu Rabbi. Nampak? Wa Muhammadun Nabiyyi, dan seterusnya. Itu hadis dhaif. Tapi hal lain sahih. Kita akan kena tanya. Itu sahih belaka. Bila dapat jawab, luahlah kubur sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang ni, saya ni pulau kapal habis lagi. Kalau langit cerah ni, pulau perhentian apa? Pulau perhentian nak masuk ke padang Kelantan lah tu. Itu duduk patah hari cerah nampak. Mana seluah mata memandang, seluah tu. Luahlah kubur. Dah boleh jawab dia awal. Dah tak tahu hukum dia akidah lah. Dan kita tanya, wa ma i'tiqaduka? Apa i'tiqad kamu? Dah tak tahu benda. Kira cari makan, bagi tak cari makan. Hari Minggu raung sekayu kata abang itu kan. Boleh gaji Shopee. Tak ada orang ngajar ke, ceramah ke, tazkirah, ada lagi dia. Ada dia sibuk. Orang tu bik kitab dengan garik, dia waktu bik kayu kau. Dia main gitu. Ini susah aku ni. Nak jawab aku ni. Sombong pula dia tak apa lah. Kubur masing-masing. Dah kubur masing-masing. Tahu dah mampu kerah dia pikir. Ingat mu beladek diri masuk dalam kubur. Nak jawab gitu, kubur masing-masing sedap gamuk. Mu mampu kerah dia kan orang pikir. Tak nyusah kat orang. Makan tak lah banyak, berat nanam banyak. Dia gitu. Jangan jawab gitu. InsyaAllah. Biar tak pergi pun insyaAllah. InsyaAllah. Ambil tangan kira. Dia kata dah mari cek dah sudah, dah main projek sama. Kubur masing-masing. Jawab gitu. Tahu dah kalau kubur masing-masing ni, dia suku-suku tahu dah mati mu mati gelar. Dia tak hok orang hidup. Kalau nak jawab kubur masing-masing, tak cara aku, tak cara Rasulullah jangan cara aku. Boleh jawab gitu, tapi kalau nak mampu gerang lagi, kali lubang sudah. Duduklah lubang. Mana pegang tali? Boleh tanah. Mampu. Ini tali tu kamu dulu. Tak rohok. Ni nak pikul dia jangan jawab gitu kubur masing-masing. Jawab insya-Allah. Sibuk lagi ni. Dia habis dia dalam 3 projek kita dia. Boleh tahan kira tengok.
Ni kubur masing-masing samping awak. Nah, kita kena percaya benda ni. Walaupun kehidupan sekarang ni moden. Nah, dia jangan sampai moden kita tak percaya benda-benda akhirat seperti ni. Takut moden sangat, canggih sangat, hebat sangat. Nah, fikir high class sangat. Nah, bertamadun sangat. Apa benda ni akhirnya terkikis daripada hati. Kau tak percaya, dia cerita garuk ke. Banyaklah cakap itu. Sekarang sudah ada orang Islam, orang al-Dahi Islam, tapi sekarang jadi komunis. Free thinker. Sama. Nah, Tuhan beri dia senang, beri jawatan tinggi, free thinker, bebas berfikir. Nah, maknanya agama ni kau andamu lah, nak percaya tak apa, tak mau percaya pun tak apa. Jangan menyusahkan orang, kita tak kacau orang, tak kacau kita. Dipanggil free thinker, bebas. Nah, ada beranak Islam. Jangan apa gitu pasal moden punya pasal. Nah, moden ni yang beri moden agama tu lah. Allah yang beri moden. Kalau Tuhan tak memberi kemodenan, tak moden tak. Duduk lautan situ macam layak tu. Ada ni layak duduk lautan. Tuhan tak beri moden ke dia. Moden ni nikmat. Siapa yang beri? An'amtu alaihim. Aku yang beri nikmat. Di antara nikmat tu moden. Allah yang beri nikmat. Bukan bi'in. Dah. Jadi jangan moden tak ada masalah. Canggih, hebat gitu gini. Nah, dulu telefon, bapak telefon. Dia ni moden dah. Dulu telefon ingat yang kek-kek itu. Nah, rumah. Mula dia ada besar pinggang. Nampak? Tarik tu 2 jari. Lepas kok. Tarik pula ni. Kok. Kali ni dah tengok dah. Nah, sob jalo. Halo? Cik Syahid ada? Dulu. Nah, zaman dulu ni canggih dari tu satu Bulan-bulan saya pun. Ada bed, halo. Canggih. Tak apa. Tuhan punya kurni. Jangan apa hilang agama. Nah. 9 malaikat Ridwan bertugas menjaga syurga, 10 malaikat Malik bertugas menjaga neraka. Malaikat Ridwan nama Ridwan. Dia ketua penjaga syurga. Malaikat apa benda ni Malik ketua penjaga neraka. Mana tentera Ridwan ramai ulama. Dia ni kepala-kepala malaikat ni. Nah, macam kata malaikat Mikail. Nah, yang menurunkan rezeki dan hujan. Nah, ini yang malaikat yang paling dikasihi oleh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi diibrahi minat sangat malaikat Mikail. Pasal apa? Pasal Mikail waktu turun rezeki. Dia kira cari makan dia. Tak mari boleh beri makan diibrahi. Macam kita lah kalau boleh beri kesenangan tu diibrahi ingat. Kalau ada tegur dia berahi, berarti dia berahi ceramah kuliah-kuliah berahi pasal sakit telinga tengok. Dia baik dengan orang projek dia. Padahal bila mati lagi bukan projek dia tu mayak-mayak dia. Rasul kan kok. Siapa buat sombong dengan rasul kan. Demu baik siapa ada berahi ke rasul kan marah begitu semua. Baik sangat duk main goh. Suruh orang main goh semayang. Tak apa mencari rasul kan pula. Cari tok guru, cari ustaz. Bila mati gelap. Masih hidup main pikul kayu goh je. Hebat nak ni. Main situ main sini 18 lubang. Sini 25 lubang. Kayak gimu ingat selubang ni mu. Bukan salah main goh. Pasal sombong ni orang dengan orang beragama. Ia sombong. Pak molek-molek kat semua ni cerita ni. Pak jadi sombong, jadi goh. Pikul kayu goh. Tengok orang gitu. Dah pun suruh orang surat mayak-mayak. Suruh main kau mayang kat lubang kau. Tok Imam tai geru. Balik ke agama kau. Agama ni surah masjid kan. Balik ke agama kau. Balik ke ulama kau. Jangan sombong. Carilah kecanggihan lagu telefon, jangan siapa hilang agama. Di luar dijaga syurga, Malik dijaga neraka. Neraka makhluk Allah, syurga pun makhluk Allah. Telah disiapkan lama dah. Bukan maknanya bila berlaku kiamat baru Tuhan nak buat syurga. Siap berlaku dah. Tuhan buat neraka untuk azab orang kafir. Tuhan buat syurga untuk balas nikmat orang Islam, orang beriman. Dah berapa orang beriman masuk ke neraka? Pasal dia buat dosa. Pasal dia buat maksiat. Dia masuk neraka. Orang yang pegang tangan orang puan bukan mahram, tak bini lagi, baru tunang baru. Pegang dah tangan ni. Piping biar patah. Tangan dia kena guting dadah dengan pisau api neraka ni. Tapak tangan. Malaikat kerak ni.
Nah, hari tangan tu tak tangan mu ni sekian bulan mu pegang miak ni. Nah, mulut ending dah mulut. Al-yawma naftimu ala afwahim, pada hari itu kami jahit mulut. Pasal mulut pok bong. Faham? Dah siapa cak tangan mengaku. Nampak? Waktu kallimuna aidihim. Dan mulut tadi cakap, kami jadikan tangan tu boleh mengaku dan berkata-kata. Tangan kata, ya sungguh sekian hari bulan, pukul 4 petang bawa pokok ru belakang AM double. Cukup kak? Nah, tengok surat tu belaka. Hari tangan potong bergelepar sisa ajak ulik tangan. Nah, laki. Dan kalau tiup, Nabi kata guting bibir. Dalam kitab Al-Kabair, Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala sebut hal ini. Guting bibir ni. Oh sakit. Guting bibir tau. Balik kat rantai guting sikit dulu. Sikit. Itu. Ni tarik terus muncul pak. Allahu Rabbi bedih. Nampak gigi saja ngangak-ngangak. Nah, bergelori batin sakit. Nah, tak salah. Nak nikah. Tak ada piti, jual mutuskan. Nah, nikah nak sangat dok ganda awak buat dosa. Nikah. Nah, tu budak wasi nak nikah ke ustaz dah yang mau ganda hati piti. Tu orang nikah tu gitu. Kalau mulai ganda dah hati piti tak ada guna semak nikah. Nikah ni untuk boleh bersama-sama. Dah bersama dah mana tak ada nikah. Agama je. Kan agama Islam. Nah, dah kalau jual mutu dia boleh nikah dah naik dia pula. Naik bah jenazah. Bah pri kan. Kau atak di comel ada peleh. Bah jenazah itu lagi. Nah. Dah ada fikir lah. Kami bimbang lah. Baik pada mu duduk dalam keadaan mu sekarang ada fikir. Dalam keadaan dosa. Baik mungkin nikah. Tak ada fikir tak apa. Rezeki bagi ya. Nah. Yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah. Wallahu a'lam. Tengok soalan. Soalan yang pertama, apa pandangan kalau ambil kakak angkat? Dia nak ambil kakak angkat. Baik. Masalah akak-akak ni diharamkan dalam Islam. Anak akak, ayah akak, pok akak, anak akak, pok akak, mak akak, kakak akak, adik akak. Haram dalam Islam. Kok mana haramnya? Iaitu sebagaimana buat pengambilan anak akak, kakak akak zaman jahiliyah. Bukan akak tu haram. Dia ada sabab. Iaitu menukar nasab. Yang ambil anak akak itu kobing. Asalnya jadi awak kerja. Orang pun panggil beng wanita. Tak panggil dah beng ayah sebenar, beng ayah akak. Jadi tukar. Situlah punca utama haram anak akak, kakak akak, mak akak. Tak? Bila. Kemudian dia makan saka pula. Ini haram. Beri saka dan sebagainya. Kalau wasiat tak apa. Tetapi kalau maknanya anggap saja seperti kakak akak dibenarkan dalam Islam. Tapi tetap bukan mahram. Tetap sebagai ajnabiyah. Nah, mana dia tu orang tua, kakak orang puan tadi tua, kita boleh hadir sikit. Kita anggap saja macam kakak akak. Dia banyak tolong kita. Boleh. Jangan buat kakak akak. Siapa makna boleh berjumpa, berpipi tangan, boleh keluar bersama, hak tu tak boleh. Sebab dia tetap bukan mahram. Mahram hanya 3 perkara. Nasab, menyusu, dan musaharah menatu ataupun mertua. Nah, akak ada akak, dia tak ada. Mu kata saja tak ada salah. Kakak akak. Kakak akak hamba ni. Nah, tak ada salah. Jangan sampai macam learning. Kakak akak, adik akak boleh duduk sama. Naik kereta sama, tak kena tanging. Nah, dan jangan kita anggap keluar adik-beradik kita betul. Kerana dia bukan keluar daripada perut mak kita. Nah, kasih sayang boleh. Tapi kasih sayang yang munasabah dengan syariat. Nah, soalan seterusnya. Selama ini saya bertanya, saya hanya mahu bertanya satu soalan saja. Mujur. Selama ini saya tidur kaki menghadap kiblat. Adakah perbuatan saya ini salah sisi agama? Kalau salah, bolehkah Ustaz ajarkan saya cara nak tidur dengan kedudukan yang betul?
di dalam rumah atau di dalam bilik. Dah katalah rumah pula apa dah. Baik, dia kata selama ni dia tidur kaki menghadap kiblat. Salah ke tak sisi agama? Kalau salah aja kok tidur lagu mana? Nah, jawabnya mengikut pendapat yang muktamad tidak ada suatu pun kelakuan tidur yang haram. Kalau jenis menghadap kiblat ni. Nah, ini hanyalah makruh sahaja. Nah, tu pun tidak, dia pun ada setengah ulama kata kalau kaki tidur menghadap kiblat tak makruh. Yang berlaku dalam bab tidur yang sunnah. Tidur yang sunat, tidur yang afdal. Tidur yang afdal iaitu tidur menghadap kiblat dalam keadaan miring dan tangan diletakkan di bawah pipi, serta pipi macam Nabi tidur. Nabi tidur tangan letak bawah pipi. Boleh pahala ikut Nabi. Pipi belah ni jangan pipi gini buat tidur. Tu sakit gigi. Tangan buat atas pipi gitu. Ngadap kiblat macam mayat tu lah, ngadap ke kiblat dalam liang. Lepas tu kita pun tidur tangan beranjak dah. Buat atas pipi bini kita tu hal lain lah tu. Masa mula-mula tu. Tu boleh pahala. Punya ulama kata makruh tidur netang. Tidur netang atau tidur nungging. Tu ada lah. Tidur sunat menghadap kiblat. Khilaful aula, punggung menghadap kiblat. Mana kiblat tak kena kita tidur gini. Tidur gini. Mula-mula dia menghadap kiblat. Ada setengah ulama dia kata kalau kita tidur meletang gini, hendaklah kita meletakkan sesuatu di atas biar ada pakaian. Kalau tidur meletang, jangan tidur lanjang. Jimat jangan tidur lanjang. Kalau kita nak tidur meletang ini biar pakai kain. Dan setengah ulama pula kata makruh tidur menyerat. Ni gitu. Hak kaki menganjur pada kiblat ni tidak ada perkataan, menurut pendapat utama tidak makruh. Kerana kalau kita nak ngadap kiblat, kalau kita sakit sunat ngadap kiblat kaki. Orang sakit dan orang mati. Orang mati kaki hadap kiblat, kepala akak. Nampak? Bubuh lapik batal dua tis. Jadi bila orang mati pun sunat ngadap kiblat kaki, tidur tak ada masalah. Yang kata haram tu kaki ngadap Quran. Quran tu rendah kat kaki, dia ngadap di Quran, ngadap di surat Yasin. Tidur mula-mula je mak. Ngadap kiblat. Walaupun dah kalau kita ngadap kiblat mula-mula dah. Dah berapa tidur lek ni? Dah lagu mana? Kalau aku tengok muka dia. Dari kita ngadap kiblat, orang pula tak tengok. Dah abang usia dia ni. Ini susah pula. Kita nak ngadak dia. Jawab tu muda-muda dia ni tak tengok dah nak hijau. Macam jimat saya tengok dah. Nikah kalau pusing. Mula-mula tidur baru nikah memang nak tengok. Kita pusing ni, bang, lek ni ya. Bini kita pusing. Yang pusing lek ni ya. Ai tak general kalau pusing kan. Tak. Kalau pusing tak lain tak general gitu. Lah baru kasih, baru nikah. Betul tak? Ji, lain ni kita tidur bini kita pusing lek kita pusing tak kena. Pusing lek nuak ni. Moknya weh. Kalau pusing tangkap ai tak general tengok muka. Tak. Jadi balik belah sekali ya. Soalan seterusnya. Ini. Saya sila terangkan jelas mengenai qada sembahyang yang tadi tinggalkan ketika jahil dahulu. Niat qada, cara menunaikan. Baik, wajib kena tinggal lah. Sebab qiyas min babil aula daripada kita tinggal kerana terlupa. Orang yang tinggal kerana lupa, kerana tidur wajib qada. Maka tinggal kerana sengaja pasal jahil, duk main bola, duk main sokang, duduk galak lama muda, duk nega, wajib kena qada lah, lebih daripada hak. Tinggal dengan tak sengaja lagi. Lepas tu cara niat qada. Niat qada lah. Aku sembahyang fardu zuhur, qada. Senang. Sekarang kita sembahyang fardu isyak, aku sembahyang fardu isyak. Allah, aku sembahyang fardu isyak. Tapi ada qada, Allah, aku sembahyang fardu isyak, qada. Nampak? Atau sahaja aku qada solat fardu isyak. Itulah. Mudah saja. Cara menunaikan macam biasa. 4 rakaat jangan berhalapan pula. Dia tinggal subuh jawab 2 saja. Kalau siang hari kita tinggal subuh sunat kunut, siang hari pun boleh baca kunut kok. Pasal kita qada subuh.
Nah, cuma bezanya qada solat fardu dia boleh buat sebarang waktu, tidak ikut waktu. Nak qada sembahyang zuhur dalam waktu maghrib boleh. Ni sekarang waktu maghrib, qada solat subuh boleh. Dalam waktu tidak ada waktu, antara naik matahari sampai kepada zuhur tak ada waktu sembahyang, boleh qada tak? Tidak ada waktu dah. Kemudian terangkan dengan jelas jamak, mengenai jamak dan qasar sembahyang, niat dan cara menunaikan. Jelas tapi tak boleh panjang-panjang sangat. Baik, jamak mana himpun. Garik dengan isya sekaligus buat, zuhur dengan asar sekaligus buat. Kalau kita buat garik dalam waktu kita buat isyak dalam waktu maghrib, kemudian kita buat solat asar dalam waktu zuhur, jamak takdim. Zuhur dibuat dalam waktu asar, maghrib dibuat dalam waktu isyak, jamak takhir. Baik, kalau kita nak buat jamak takdim. Nah, sekarang waktu maghrib kita nak sembahyang isyak dalam waktu maghrib katakan. Nah, jadi takbir Allah sembahyang maghrib tu ni. Isya nak sembahyang selalu, jadi masuk solat isyak, sekarang tak payah sembahyang dah pasal dalam musafir. Allah aku sembahyang fardu maghrib jamak dengan isyak. Boleh juga dia tambah jamak takdim dengan isyak, boleh. Nah, habis sembahyang 4 rakaat. Kalau kita buat 4, kalau kita buat qasar 2, kita bangun selalu sembahyang isyak pula. Nah, Allah aku sembahyang fardu isyak jamak dengan maghrib. Jadi niat dalam sembahyang. Nah, sembahyang jamak takhir di lain sikit. Sekarang waktu maghrib katakan kita nak shopping Kuala Lumpur. Duk shopping lagi dekat komplek beli blok. Nah, sekarang nak sembahyang maghrib dalam waktu isyak di hotel sekarang. Jadi bila datang waktu maghrib, kita wajib niat dalam hati, aku nak sembahyang maghrib dalam waktu isyak. Faham tak? Niat gitu. Aku nak sembahyang maghrib dalam waktu isyak. Kalau sekarang waktu zuhur tak mau sembahyang lagi, sekarang asar nak sembahyang. Maka masuk waktu zuhur dalam hati kita niat, aku nak sembahyang zuhur dalam waktu asar. Nah, bila kita niat lagu tu, jadi habis dah waktu maghrib, kita tak dosa tinggal sembahyang maghrib. Sebab kalau orang tak niat gitu, habis waktu maghrib dia dosa, tak sembahyang maghrib. Faham lagi? Tu beza dia. Solat jamak takdim kena buat sembahyang zuhur dengan maghrib dulu. Solat jamak takhir boleh pilih. Macam sembahyang kediam, sembahyang maghrib tadi tak lagi, sekarang waktu isya nak sembahyang maghrib dengan isya sekaligus, boleh pilih. Nak sembahyang isya dulu boleh, maghrib dulu boleh. Solat zuhur dalam waktu asar, masuk asar kita pun sembahyang di hotel. Nak sembahyang asar dulu boleh, zuhur dulu boleh. Habis. Soalan seterusnya, apakah arti zihar? Apakah arti zihar? Siapakah mahram suami yang akan terjadinya zihar? Apakah hukuman atas suami bila jatuhnya zihar pada isterinya? Bolehkah ibu bapa menyumpah anaknya seperti menatang dia tu? Jahat ni dan sebagainya. Apakah kata-kata ibu bapa itu satu doa? Baik, kita tanya apa makna zihar dan siapakah mahram suami yang boleh jadinya zihar, dan apa hukuman atas suami bila berlakunya zihar? Zihar ini adalah perceraian dalam zaman jahiliah. Arak jahiliah tu pelik-pelik dikira di antara caranya zihar. Maksud zihar iaitulah suami menyerupakan anggota isteri dengan mahram bagi si suami tu. Maknanya suami itu dia serupakan anggota isteri dengan orang-orang perempuan yang haram bagi suami. Kalau tak haram tak panggil zihar. Contohnya orang yang haram bagi suami, mak bagi suami. Macam kita ni lah, mak kita haram bagi kita, tak boleh jimak. Haram. Kita pun kata kemaluanmu macam kemaluan mak aku, bonggongmu macam bonggong mak aku, pada pihak mengharamkan. Jadi berlakulah pandangan ulama yang begitu luas, anggota mana yang terjadi zihar. Ada pendapat yang mengatakan hanyalah kemaluan. Kemaluan ni saja. Tapi jumhur ulama termasuk mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan segala anggota yang dikira aurat yang wajib ditutup. Menyerupakan tangan, kopek, perut, punggung, peha. Jangan kata gitu. Jangan kata gitu. Yang boleh kita serupakan iaitulah pada pihak saiz. Boleh. Itu bukan maknanya juzuk anggota pada pihak mengharam. Saiz dia. Perut mung, dia kata ke bini dia, macam perut mak aku buci.
Nah, dia kata, tu bukti. Nah, tu bukan sihar. Nah, ataupun warna dia kata. Nah, warna kulitmu molek sungguh. Macam mak aku hitam beletung. Umpamanya. Tu kulit apa. Atau cantik. Nah, tubuh badanmu cantik seperti kakak aku. Kakak dia marah tu. Nah, ada liha gitu. Nah, liha ni menyerupakan ke pihak haram. Dia nak haramkan tubuh badan perempuan segi dia tu. Nah, maka dia kata hukum dia tu kau pun jadi mak dia. Mu ni macam mak aku pada pihak aku tak mau jimak. Jangan kata lagu tu. Dah. Kalau bukan mahram tak jadi jihar. Dia kata pehamu macam peha. Dia kata ini dia macam peha begini. Jadi pun lopeh. Bukan mahram dia. Faham tak? Ada bini-bini dia. Ada lim mahram dia. Nah. Kemudian berlaku lagu tu suami berdosa. Haram perbuatan kata lagu tu. Nah, so kata lagi tu. Nah, kata comel dah. Nah, so kata lah. Nah, dengan mak dengan kakak ni. Nah, tu pasal Arab jahiliah. Nah, super benda lain ya. Nah, comel betingmu macam TMB. Ada apa? Nah, tak jadi zihar. Kalau berlaku lagu tu tak ada jimak. Dan nak jimak benda kena bayar denda. Denda dia. Cik Man. Kena puasa 10 hari ke 3 hari. 2 bulan berturut-turut. Nak 2 bulan berturut-turut. Mereka hamba ada lama 2 bulan berturut-turut baru boleh jimak isteri semula. Yang main-main. Rohok. Tak. So gurau. Gurau pasal lain. Tak. Ni gurau pasal gurau Arab jahiliah. Nah, saya kata lagi tu. Dengan niat. Dengan niat tu ijma' ulama. Tak ada niat berlaku khilaf. Walaupun tak ada niat kita ambil ikhtiar jalan cermat dosa kata juga. Nah, nak kata tamai dah lah. Kata tamai, kata gemuk, kata kurus tak apalah. Nah, sifat-sifat dia ataupun bekeng. Tak, mu macam mak aku bekeng. Tu bekeng. Perangan. Suami menyerupakan dengan mahram suami yang perempuan. Apa anda? Apa anda lihat? Dah. Baik. Mak boleh kata tak ke anak? Supoh-supoh. Jawabnya tak boleh lah. Mana boleh? Anak kita pun tak boleh. Kita beranak kita pun tak boleh kata lah. Nak? Bahasa bodoh ni. Dia kata. Tak? Dan merupakan doa. Walaupun mak tu dah berdoa, dah buat tangan gini. Mak dah kosak doa. Nah, mak tidak tujuan nak suruh anak jadi bodoh. Tapi perkataan mak ni macam doa. Sebab perkataan mak pada anak cepat diaminkan oleh malaikat. Malaikat kata amin. Baik tak? Bodoh? Amin. Mak kata. Dah? Jadi takut amin, makbul, jadi bodoh anak. Jadi kalau ada anak bodoh, panggil celik. Main ni celik. Dia begitu. Orang Melayu tak bagi kata hak tu. Udah kata tu. Anak tu hitam beranak. Dia pun nama hitam. Dah hak hitam bagi hitam. Kau hitam. Nah. Wah, anak hitam pun nama putih. Nah, baru tu. Soalan seterusnya, apakah hukum bermain alat muzik seperti gitar? Ini memang gitar. Gitar apa ni? Gitar. Tali-tali. Haji Mak, apa ni gitar? Saya pun tak pergi kau ni muzik ni. Tak tahu kau? Ambo yang kata pergi kat joget tu. Tubuh gelabi. Tubuh gelabi. Dia makan tiup kira ni. Pakai kepeteng. 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 Pakai ganyih gitu. Baik. Dalam masalah muzik ni, alat muzik begitu panjanglah perbahasan ulama. Tidak ada suatu pun yang ijma'. Tak? Jadi kita rekah-rekah kita lah. Ambil daripada berpuluh-puluh kaum tentang alat muzik ni. Tak? Jadi kalau kita ni memang jenis main muzik dah,
Jadi kita ambil kau ni, main hanya untuk hiburan dan bukan nak menghiburkan orang lain, menghiburkan hati saja, dan tidak lalai, dan jangan ambil waktu yang lebih. Bukannya hiburan ini sedikit saja. Faham tak? Kalau kita jenis tak main muzik lagi, tak payah. Kalau jenis banyak sangat, kurang jadi pakai kau tu dulu. Bahawa orang jenis main muzik ni, dia jenis main muzik aktif-aktif. Kita nak suruh betul lalu, ayo ambil kau ni dulu. Faham tak? Ni dapat pergi main hibur orang, kita pergi main muzik, main alat muzik, orang habis datang sini bercapur. Kita tanggung dosa. Dengan kita main muzik tu orang mari tak semayang, kita tanggung dosa pula. Sebab kita tu orang mari. Jadi muzik-muzik ni katanya setengah ulama yang kata harus dengan syarat untuk hiburan hati, kata rasa rusing hati buat deng 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 buat kendang. Sonok agak. Rasa semangat agak. Tapi jangan ralik pula. Jangan sampai lalai daripada kepaduan agama, jangan sampai cari makan, jangan sampai menjadi maknanya kita ni buat melalaikan orang lain pula. Maknanya sikit-sikitlah. Daripada main jadi main kelak malang. Nak suruh berhenti dulu mana boleh. Pakai kau ni. Mungkin ni main kelak malang dah 20 tahun dah main muzik. Kita nak suruh berhenti halu, suruh pergi ngaji Quran. Layang kita. Apakah kau ni? Maknanya kurang, jangan main di kelak malang, jangan main sembahyang lagu tu melalaikan orang, mainlah bilikmu orang sudah. Pasal hiburan bukan nak hiburkan orang. Menghibur ni nak hiburkan hati kita. Waktu Islam menggunakan hiburan kerana hati kata rusing, siabuk dan sebagainya. Makan nasi pun lugar tu tengok idea meneleh gitu. Jadi maknanya hiburannya tidaklah merosakkan mana kita. Itu deh. Jangan lebih-lebih sangat. Soalan yang seterusnya, sah atau tidak seorang suami menceraikan isteri yang dalam haid dan sedang hamil oleh al-tantuya? Itu dia al-tantuya. Baik, soalan yang ni bagus juga ni daripada orang Mongol ni. Dia kata sah ke tidak cerai isteri dalam haid, yang kedua ataupun dalam hamil. Dua masalah sebenarnya. Hukum menceraikan isteri dalam haid sah, tetapi berdosa. Nampak? Berdosa. Sah maknanya jatuh lah. Sah ni jatuh ke tak? Jatuh talak. Nampak? Jatuh talak, tetapi berdosa. Siapa berdosa? Suami. Masa nak cerai isteri kena tahu dulu haid ataupun telah suci. Kalau suci dah, tak mandi lagi, tak dosa. Suci dah, berhenti dah darah, cuma tak mandi lagi, maka tidak haram lagi menceraikan isteri itu. Orang perempuan dua perkara je saja, benda yang belum mandi daripada haid tapi telah kering darah, halal. Yang lain haram. Kalau semayang kering darah, haram selagi tak mandi. Kalau jima kering darah, haram jima selagi tak mandi. Tawaf, haram tawaf walaupun kering darah selagi tak mandi. Dua perkara halal. Syarat kering darah walaupun tak mandi lagi. Yang pertama, apa benda ni? Puasa. Kering darah boleh puasa walaupun tak mandi lagi. Yang kedua, diceraikan oleh suami. Sebab apa haram? Sebab melambatkan iddah. Iddah ni 3 kali suci. Selagi duduk dalam haid tak dikira iddah. Katakanlah ni 3 hari haid. Dia biasa haid 8 hari, 7 hari. Mana 5 hari dia ada. 5 hari ke 5 hari daripada sekarang baru dikira satu iddah. 3 iddah, 3 kali suci baru nikah orang lain. Jadi kita melambatkan dia bilang iddah tu. Nampak? Jadi melambat hak iddah, hak perempuan. Kalau kita cerai habis dah darah, tak mandi lagi, maka sekarang dikira 1 kali suci dah. 3 kali suci boleh nikah dengan lelaki lain. Tapi kalau dalam haid tak ada lagi kali suci. Itu beza ni. Kemudian menceraikan isteri yang hamil, dipanggil ni talak sunni. Harus pada syarak dan jatuh talak. Harus pada syarak dan jatuh talak. Soalan yang terakhir lah malam ni. Ni lebih lagi tak dah ni. Kalau kita jawab pukul 9.30 pula. Saya ingin mengahwinkan anak perempuan sulung saya dengan calon suami pilihannya sendiri dalam masa yang terdekat ini. Soalannya, apakah syarat minimal bagi bakal menantu saya ini miliki? Yang saya dipahamkan bakal suami anak saya ini masih lagi tidak mempunyai pekerjaan yang tetap.
Berapakah mas kahwin atau belanja kahwin minima yang patut disediakan? Yang tiga, perlukah bertunang dahulu atau boleh terus kahwin? Yang keempat, kalau bertunang dulu berapa lama tempoh yang paling baik? Yang kelima, bagaimanakah majlis perkahwinan yang terbaik untuk dituntut dalam Islam Allah? Yang keenam, perlukah diadakan majlis persandingan? Wallahu a'lam. Bapak yang sangat prihatin. Aku dia tarik boleh ni, kaki kau bisa ni. Nah. Baik, soalan yang pertama dia kata masalah dia anak dia perempuan, dia nak kahwin dengan jodoh pilihan sendiri, maknanya teman laki-laki dia lah. Nak jawabnya, apakah syarat-syarat minima? Syarat-syarat minima, ada syarat minima. Ni syarat-syarat hukum syarak tu dah. Maknanya dia mesti seorang laki-laki dari nikah dengan perempuan. Faham tak? Sebab dia ni nikah perempuan lah ni. Puang dengan perempuan. Kaum lesbian ni ada dah melarat di Malaysia ni. Lelaki sama lelaki. Minggu lepas ada satu blog. Keluar dalam internet. Orang yang dan tengok lah. Blog Danias. Tunjuk peluk lelaki. Lelaki kan lelaki Melayu. Orang Malaysia tunjuk dalam blog orang lain. Blog gay ni dia buat gambar. Dia hanya membuat catatan, coretan dan sebagainya. Dia kasih oleh lelaki kat sini. Ni dia pergi tunjuk gambar dia. Ambil gambar otak kaki, ambil gambar bilik air terjun, ambil gambar api batas. Kasih dia lelaki tu. Besar macam bangkat skuter misal. Faham tak? Bapak orang. Gambar akar baju, gambar api patah, peluk sokong. Aku rindu kamu. Lepas tu bawah tu orang komen lah. Bahasa manusia mal'un, kena laknat, patah neraka, dah lah dibuang blok tu. Itu nak cerita keadaan Malaysia sekarang. Jadi syarat-syaratnya yang wajib ni dia bukan mahram bagi perempuan itu. Kemudian seorang laki-laki yang terbaik ni sepatutnya jangan carilah pilihan yang fasik. Jangan orang fasik. Itu yang sepatutnya. Kita nak dia tak ada pendapatan, tak ada gaji, itu bukan. Orang laki-laki ni kalau dia tak ada pendapatan, dia rasa tak cukup nak bagi makan, maka tak payah, tak sunat pun dia menikah. Kata ulama makruh dia kahwin padahal dia rasa dia tak nak bagi makan anak bini dia, makruh dia nikah. Jadi jangan cari orang fasik. Tak mesti orang warak, tapi orang yang tidak fasik. Orang yang sembahyang 5 waktu, tutup aurat, ada bakal rasa tekuk. Jangan kerja sepenatu, kerja tepat haram, kerja pelakon drama, penyanyi, pemain muzik. Jangan rapat tangga tu. Cari orang yang beragama. Agama bukan makna orang ustaz dah. Orang sembahyang tak tinggal, orang tutup aurat, orang jenis ada malu ke orang juga. Kemudian dia kata, tidakkah patut bertunang dulu? Ya, sunat bertunang. Sunat tunang. Dalam nikah selalu boleh, tak ada masalah. Nikah selalu. Saya mari ni kenal dah ni kelehan ni, nak nikah selalu petang ni. Nikah selalu tu tak ada masalah. Dia tunang ni sebenarnya gini. Kita beritahu pada pihak perempuan pun setuju buat kita menantu. Dia panggil tunang. Orang Melayu duk faham kena atas cicing. Kena bawa ukah. Kena mari pula 2-3 bank bohong-bohongan kan. Bertunang dalam syariat, dalam munakahat ni. Pihak laki-laki beritahu dia perempuan, aku kenalnya nak buat isteri aku. Temung ni. Pihak perempuan jawab, setuju. Dia panggil tunang. Walaupun atau benda atau silap swigang sikit. Tak ada masalah. Ada pun telefon, mak laki telefon ni, mak cik ni, anak mak cik tu nak ketung. Anak kita lah. Nampak? Jadi gini, kita nak dasar panjang lah pada dia pun 6 kali SPN dah pas juga. Jadi kita nak buat bini kita. Pihak perempuan jawab, boleh setuju suka boleh somem tu tu dipanggil tunang tu. Kalau kita kata tu saya nak jadi isteri lain, nak buat bini saya tu dipanggil lapah peminangan. Pihak perempuan jawab setuju tu panggil jadilah tunang orang. Haram dah orang lain masuk minang. Cuma kita ada istiadat mari molek mari dengan batu bagus juga. Dia lagu tu maksudnya tunang. Kemudian dia kata, kalau tunang dulu berapa lama tempoh yang paling baik? Tempoh yang paling baik tidak ada tempoh yang ditetapkan, tetapi hendaklah bernikah dengan segera. Ada orang tunang pas tahun 6 bulan 8 bulan ada. Jadi kacau walat. Dan dia tunang ni jadi pelik ni. Kita baik dah dengan perempuan tu. Kita baik dengan perempuan tu, kawan dengan dia dah. Nakal dah kita ni, dia dengan kita pun nakal dah, tak kening. Tapi bila kita tunang, dia jadi lain pula. Dia tambah pelik ni. Dia kau ganas.
Nah, kalau semalam anak dara puan tu tidur peluk atas balik. Tapi pada petang tadi tunang dah. Mana keluarga mari masuk cici apa semua. Alah ni memang bawah hati tu. Mana jadi pelik, jadi guling tu. Dia jadi mana nafsu, jadi semangat, jadi nak jumpa. Jadi sebab tu jangan tunang lama. Dah. Jangan tunang lama-lama. Dah. Sekejap-sekejap lah. Dan ni pula ada tangan tu main tok tek. Nah, dalam dok tunang pun boleh ada. Buat benda tu. Duduk saja. Tunang tu pula. Duduk saja tu kat mana? Dalam jambang. Duk main gitu. Main dah tak ada Allah. Orang lain cakap banyak dah. Hari-hari duduk mesej. Jadi hak tu dia bahar-bahar kali. Dah. Majlis bulan yang terbaik yang ditutup dalam Islam. Tidak ada pun bulan-bulan yang ditentukan. Melainkan bulan yang buatlah pada bulan yang orang tak susah nak mari makan. Jangan buat bulan puasa. Dah. Main nikah ni bulan puasa ni buat nikah. Tengah hari jelek kawan. Tak. Ada juga jenis berlalu gitu. Nah, mana-mana bulan lah boleh buat belaka. Jangan ambil hari perkahwinan, hari sempena, hari perayaan orang kafir. Jangan tikang hari itu. Kebetulan awak buat ni. Jangan duk tikang 9-7 hari itu. 7 hari di Bali, 7 hari Taipusan, hari konflik, hari Kismes untuk buat. Nampak? Waktu hari-hari itu hari yang kita tak sunat pakai baju lawa. Kata ulama. Hari raya kafir kita sunat pakai baju tak lawa. Takut kita dikatakan mera'i ke pakaian orang kafir. Siapa suruh pakai buruk ulama. Nah, jadi kalau kita buat 25 bulan Disember, maka tiap-tiap Ismes seretak ni hari perayaan kafir, kita sambutlah bulan tahun kahwinan. Tak ramai. Kalau boleh ambil hari-hari kebesaran Islam. Bila nikah awal Muharram. Bila nikah maknanya 17 bulan Rejab. Umpama. Kemudian perlukah diadakan majlis persandingan? Kalau bersanding macam ada buat tu siapa maknanya terik macam mana apa benda ni? Lepas berah, pasang liling, blokit dah ayam tu. Lepas-lepas kalau kita buat istighfar, tu salah jadi syarak. Dah boleh lepas berah. Orang tanya dah dulu tu guru hukum lepas berah. Dia kata bid'ah. Baik lepas ke ayam makan. Nak kur lepas. Mereka tuk laki dia ayam. Tu lain ya. Lepas berah. Dah. Apa balik pergi buang. Baik bagi orang miskin berah. Nangis je lepas-lepas gitu. Kemudian tepak-tepak sirih tu tak payah. Kena orang tanya tuk guru. Hukum atau tepak sirih. Dia kata haram. Itu mengikut akan apa benda ni. Ada istiadat agama Hindu. Melainkan maknanya pengantin laki-laki atau pengantin perempuan tu memang makan sirih. Itu jadi hadiah dia pula. Ni tak tahu pakcuk sirih-sirih. Jangan buat lagu tu. Belah kek ada ulama kata harus, tapi kalau setakat maknanya bubuh lilin, bubuh api pula jangan. Walau bagaimanapun ada ramai juga ulama katakan jangan belah kek lah. Siapa dia ni belah kek ni dia dalam adat agama Kristian. Belah kek ni kerana agama Kristian lah. Dia belah kek. Jadi kita buat belah benda lain. Sagupa belah. Dia tak ada masalah. Lepas tu nak duduk situ nak buat pameran boleh. Orang yang bukan mahram tak boleh tengok. Pasal bila bersanding memang dia buat lawa. Memang comel macam mengatir pula. Allah tidak apalah apa pengatir perempuan. Siapa belemingnya tak lari. Kelapuk mata ni macam gering yang rezek. Kelapuk mata ni. Dah kalau bukan mahram tengok. Tak boleh. Cantik kat pamerkan cantikan bukan dia bukan mahram. Jadi nak duduk atas pelami duduk situ. Kalau kata tu panggil lah mana orang yang bukan orang mahram untuk tengok mak, ayah, adik-beradik. Nak buat kenang-kenangan duduk situ. Ambil gambar ramai-ramai. Tak ada masalah. Ni hak tukang tengok pula. Tak ada kena mana. Dong merah tu. Kita pun Allah lalu. Ramai lalu. Kemudian jaga kalau nak ambil gambar tu jangan panggil juru gambar kufar, orang kafir laknatullah. Tak berkat perkahwinan kita. Ambil orang Islam. Tak pergi ambil orang kafir pula. Orang Islam je kan. Gambar bukan kita nak pamer, nak budinding kita nak sipang. Jangan ambil juru gambar kafir. Lepas-lepas nak buat mana kita tak tahu. Ambil orang Islam. Tak ada. Bahas diri, pukul diri dulu. Pasal banyak dia ni panggil juru gambar kafir. Ambil gambar tu disipang di kedai-kedai orang kafir.
Nak dipamerkan pula. Kafir boleh tengok bini kita pula. Kafir masuk dalam bilik bini kita pula. Dalam bilik kita pula. Yang penuh. Yang kita nakkan keberkatan. Kafir masuk. Kafir. Bila dia mari. Jin ikut sama. Dengan setan. Dengan iblis. Dengan persik. Berapa puluh ekor ikut atas ekor kafir. Masuk pula dalam bilik ngacing kita. Dia juga harap. Tu yang nak jadi macam jin. Tak? Nak ambil berkat belaka. Ya, jadi insya-Allah wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa ajibna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi